Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan kawan-kawan sekalian. Hari ini kami dari Kumpulan 9 akan membentangkan rancangan perniagaan Choco Delight Enterprise. Choco Delight Enterprise menjual produk yang berasal daripada sejenis biji dan coklat yang di atasnya mempunyai coklat sirap dan ditaburi kacang almond atau lebih dikenali sebagai Chocoja atau Chocota. Ringkasan bagi perniagaan kami, nama perniagaan dipanggil Choco Delight Enterprise. Choco Delight Enterprise telah menawarkan coklat creamier bernama Choco Aba yang mempunyai 3 jenis perisa, iaitu Choco Ball, Choco Rice dan Mini Choco Crunch. Perniagaan kami juga menawarkan sejenis biskut yang bernama Choco Doroyaki. Choco Delight Enterprise adalah syarikat perkongsian yang akan didaftar tidak lama lagi dengan modal sebanyak RM1,120 dan dimiliki sepenuhnya oleh 8 orang, di mana seorang akan mengeluarkan modal sebanyak RM140 bagi menjalankan perniagaan kami. Choco Delight Enterprise telah menggunakan kaedah kumpulan sasaran dan trend pasaran terkini bagi membolehkan permintaan terhadap produk itu semakin meningkat. Sebagai contohnya, perniagaan kami menggunakan platform media sosial seperti Instagram, Telegram dan WhatsApp untuk mempromosikan dan menjual produk kami. Proses kerja Choco Delight Enterprise bermula dari proses membeli bekaran stok daripada pembekal sehingga proses menghantar stok kepada pelanggan yang membuat tumpahan daripada kami. Plan kewangan Choco Delight Enterprise menunjukkan penggunaan kos dan pembiayaan sumber dalam menjalankan perniagaan kami. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang tajuk industri. Industri yang dipilih oleh kumpulan kami ialah industri makanan. Industri makanan adalah proses membuat dan menjual produk makanan kepada pelanggan. Menurut Mundrus dan Miller pada tahun 1999, beliau menyatakan bahawa globalisasi industri makanan telah merevolusikan proses dan pengedaran produk makanan dengan cara yang jelas untuk membezakan industri makanan daripada penggunaan makanan. Memandangkan konteks itu, hubungan antara pengeluaran dan permintaan berbeza dan terdiri daripada komponen teknologi yang berbeza dengan pengeluar, pembekal dan penggunaan ekonomi yang berbeza. Industri makanan telah terjejas oleh dua persekitaran perniagaan yang utama, iaitu persekitaran teknologi dan persekitaran ekonomi. Sebagai contohnya, persekitaran teknologi dalam industri makanan telah menjadi semakin menonjol dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Walaupun teknologi mungkin bukan perkara pertama yang terlintas dalam fikiran apabila seseorang individu itu memikirkan industri makanan. Namun begitu, syarikat atau peniaga yang terlibat secara aktif dalam industri makanan sentiasa mencari cara baru untuk mempromosikan dan memperbaiki ataupun mengoptimalkan pengeluaran makanan mereka serta mula menyesuaikan diri dengan peralihan permintaan pengguna. Sebagai contohnya, peniaga sentiasa melibatkan diri dalam isu perkembangan penggunaan teknologi moden agar produk yang dikeluarkan sentiasa mempunyai daya saing yang tinggi dengan produk lain yang mempunyai ciri-ciri atau sifat-sifat yang hampir sama dalam pasaran yang sama. Sekarang, saya akan membentangkan latar belakang syarikat bagi kumpulan kami. Perniagaan kami ialah Choco Delight Enterprise. Nama Choco Delight Enterprise berasal daripada produk yang dijual adalah sejenis sirap coklat yang atasnya dengan coklat sirap yang ditaburi dengan kacang badam. Choco Delight Enterprise ditubuhkan pada November 2022. Choco Delight Enterprise telah menawarkan coklat cereal yang bernama Choco Aba yang mempunyai 4 jenis perisa, iaitu Choco Ball, Choco Rice, Mini Choco Crunch dan Choco Dorayaki. Aktiviti utama syarikat ini adalah untuk menjadi seorang ejen dan menjual keempat-empat jenis perisa Choco Aba tersebut kepada pelanggan yang telah disasarkan. Choco Delight Enterprise mempunyai 8 orang ahli yang memegangkan jawatan masing-masing dalam syarikat mengikut kemahiran dan kepakaran setiap ahli. Setiap ahli memegangkan tanggungjawab untuk menyiapkan fungsi dan kerja sendiri. Status semasa perniagaan kami ialah
Coco Delights Enterprise menjalankan perniagaannya dengan menjualkan produknya Coco Albab melalui ejen-ejen dalam syarikat tersebut secara atas talian. Coco Delights Enterprise telah menjalankan perniagaannya secara atas talian melalui Instagram dan akaun kami ialah Alliance Coco Delights __. Bahagian seterusnya produk. Penerangan produk. Choco Delights Enterprise telah menawarkan 4 jenis brand coklat bersama kacang badam yang hadir daripada jenama Choco Albab. Antaranya ialah Choco Rice, Mini Choco Crunch, Choco Ball dan Mini Choco Deraki. Bagi bahagian aplikasi produk campuran biji yang disalut coklat dan ditabur badam ini telah menjadi popular dalam kalangan rakyat Malaysia sejak akhir hari ini. Kebanyakan pelanggan suka campuran bijian coklat jenis Mini Choco Crunch kerana kecil dan rangup. Selain itu, pelanggan yang sudah berusaha lebih suka memakan makanan yang lembut, lalu kami menyarankan kepada pelanggan yang berusaha untuk membeli campuran bijiran coklat jenis Choco Rice. Pelanggan juga tidak perlu untuk memanaskan produk ini kerana sudah dimasak dan sedap dimakan begitu sahaja walaupun tanpa dipanas. Campuran bijiran coklat yang rangup ini akan membuatkan pelanggan tidak berhenti untuk memakannya, terus memakannya lagi. Produk kami akan mendapat sambutan yang baik dan bersaing dengan produk pesaing yang berada di pasaran kerana produk ini sudah menjadi kegemaran orang ramai, terutamanya golongan muda dan penggemar coklat di luar sana. Bagi bahagian kelebihan produk ini dibuat daripada campuran bijirin, biskut, kacang badam dan coklat. Jenis coklat yang digunakan adalah coklat yang bermutu tinggi. Coklat berkualiti tinggi digunakan supaya rasa coklat itu sendiri tidak muak dan tidak manis gula. Produk ini telah dibungkus dalam bekas berbentuk silinder bagi memudahkan pelanggan kami memegangnya dengan baik. Selain itu, produk ini telah mendapat sambutan baik terutamanya artis-artis di Malaysia seperti Kai Bahar, Datin Alia dan ramai lagi. Dalam hal ini, lebih ramai pelanggan akan tertarik dengan produk ini kerana produk ini telah terkenal di dalam sosial media. Assalamualaikum dan hai, nama saya Hairun Jamira binti Premawas, nombor metrik 292260. Saya akan meneruskan pembentangan dengan bahagian analisis pemasaran. Analisis pelanggan. Choco Delights Enterprise menumpukan pasaran sasaran kepada semua golongan daripada setiap peringkat umur di seluruh Malaysia. Namun, penjualan kami lebih tertumpu kepada pelajar-pelajar di UUM. Kami mengeluarkan coklat yang berbeza daripada pesaing iaitu menggunakan coklat yang berkualiti tinggi bersama kacang badam menyebabkan pelanggan lebih tertarik untuk membeli produk kami. Produk kami juga dapat memenuhi kehendak pelanggan kami yang gemar makan makanan manis. Analisis pasaran. Saiz pasaran yang terlibat adalah meliputi seluruh Malaysia dan terutamanya pelajar UUM kerana berdekatan dengan lokasi di mana perniagaan kami beroperasi. Pemilihan lokasi perniagaan kami strategik kerana terdapat ramai golongan muda yang merupakan sasaran utama bagi perniagaan kami. Hal ini kerana mereka merupakan golongan yang gemar makan makanan yang berasaskan coklat berbanding golongan yang lebih tua. Kami menggunakan Instagram dan WhatsApp untuk mempromosikan dan menerima tempahan daripada pelanggan. Peningkatan kuasa beli barang secara atas talian menjadi satu peluang yang besar kepada kami untuk mencari pelanggan dengan lebih mudah. Analisis pesaing. Pesaing bagi perniagaan kami ialah di Choco dan sebuah perniagaan yang ternama. Kehadiran pesaing sudah semestinya memberi kesan kepada perniagaan kami, tetapi kesannya tidak ketara. Bagi menandingi pesaing, kami membuat beberapa penambahbaikan seperti kerap mempromosikan produk melalui media sosial, menjual dengan harga yang lebih murah berbanding pesaing dan menyediakan servis penghantaran secara percuma bagi pembeli di dalam kampus agar dapat menarik minat mereka. Rancangan pemasaran, peletakan harga. Harga produk yang ditetapkan oleh Coco Delights Enterprise ialah RM17 yang menggunakan kandungan natural yang berkualiti tinggi. Penetapan harga ini berkonsepkan price follower, iaitu berdasarkan harga pasaran semasa dan lebih tinggi sedikit berbanding harga yang ditawarkan oleh pesaing lain. Perniagaan ini tidak akan menurunkan harga semata-mata kerana strategi ini untuk jangka masa panjang akan menghadapi masalah kerugian dalam industri ini. Promosi. Strategi promosi yang akan dijalankan oleh Coco Delights Enterprise ialah menggunakan strategi pengiklanan melalui platform media sosial seperti Instagram dan WhatsApp untuk menghebatkan promosi perniagaan kami. Strategi pengiklanan yang berkesan dapat menjimatkan kos pengelolaan perniagaan. Selain itu, strategi promosi yang dilaksanakan oleh Coco Delights ialah memberikan perkhidmatan mesra kepada pelanggan. Hal ini kerana perkhidmatan yang profesional dapat menarik hati pelanggan untuk membeli produk kami.
Pengedaran dan lokasi. Lokasi Coco Delights Enterprise terletak di kawasan yang mudah dilihat iaitu berdekatan dengan kampus, kafe, perpustakaan dan sebagainya. Selain daripada walk-in pelanggan, perniagaan kami telah menyediakan perkhidmatan penghantaran percuma bergantung kepada kuantiti, jenis tempahan dan jarak kawasan di sekitar 10 km. Objektif pertama Coco Delights Enterprise adalah untuk menjual stok kutapan kepada rakyat Malaysia terutamanya golongan remaja. Objektif kedua adalah untuk mengurangkan stres pembeli dari segi pembelajaran dan pekerjaan. Proses operasi Coco Delights Enterprise yang pertama ialah Coco Delights Enterprise akan membeli bekalan stok daripada pembekal. Seterusnya, Coco Delights Enterprise akan menyebarkan maklumat stok yang hendak dijual melalui media sosial. Selain itu, seorang pengurus berkenaan akan mengira dan membuku stok yang untuk penghantaran. Akhirnya, seorang pengurus berkenaan akan menghantar stok kepada pelanggan yang membuat tempahan. Coco Delights Enterprise beroperasi dari 12 tengah hari sehingga 12 malam setiap hari sejak atas talian. Waktu operasi ditetapkan selama 12 jam kerana ahli perniagaan hanya perlu membuat pengiklanan melalui media sosial. Puan Nur Safawati binti Syukur merupakan pembekal yang bekerjasama dengan Coco Delights Enterprise untuk memastikan stok tidak mengalami kekurangan. Selamat sejahtera Prof. Nama saya Sim Pei Ying. Nombor metrik 292326. Saya akan meneruskan pembentangan saya dengan rancangan organisasi. Coco Delights Enterprise memiliki 8 orang rakan kongsi yang memegang jawatan masing-masing. Yang pertama adalah pengurus besar. Pengurus besar bertanggungjawab untuk merancang dan menyelaraskan semua aktiviti syarikat. Yang kedua adalah penolong pengurus besar. Penolong pengurus besar bertanggungjawab membantu pengurus besar dalam memastikan perjalanan semua aktiviti dijalankan dengan lancar. Yang ketiga adalah pengurus pemasaran. Pengurus pemasaran bertanggungjawab untuk menganalisiskan keadaan pasaran serta meletakkan harga barang dengan harga yang berpatutan. Yang keempat adalah pengurus kewangan. Pengurus kewangan bertanggungjawab untuk merancang, mengurus dan mengawal semua aspek termasuk pembiayaan dan perbelanjaan dalam organisasi perniagaan. Yang kelima adalah pengurus operasi. Pengurus operasi bertanggungjawab untuk memastikan semua barang berada dalam kualiti yang baik dan bermutu tinggi. Yang keenam adalah pengelia pemasaran. Pengelia pemasaran bertanggungjawab untuk mengaji pasaran sasaran pelanggan serta menganalisis tren pasaran sekarang. Yang ketujuh pula adalah pengelia akaun. Pengelia akaun bertanggungjawab untuk mencatat dan merekod keluar masuk tunai dan seterusnya melaporkannya kepada pengurus kewangan pada setiap bulan. Yang terakhir pula adalah pengelia operasi. Pengelia operasi bertanggungjawab untuk membantu pengurus operasi mengedarkan produk ke tangan pelanggan. Salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Pucai dan nombor metrik ialah 292521. Sekarang saya akan meneruskan pembentangan tentang 8.0 Pelan Kewangan. Sekarang saya akan tentang penyataan aliran tunai di 3 bulan Oktober, November dan Disember pada tahun 2022 yang disediakan oleh Coco Delights. Pada Oktober, ia tidak memberi bagi awal, jadi amalan adalah kosong. Penerimaan pada Oktober ialah 1.120 bagi modal. Dan jualan dianggap pada Oktober adalah 1.700. Jadi jumlah penerimaan tunai ialah 2.820. Bayaran bagi Oktober, November dan Disember adalah sama, yaitu 1.800. Dan belanja pendaftaran pemenuhan lesen tarif adalah 50. Disebabkan oleh belanja ini adalah sekali saja, jadi hanya dibayar pada Oktober saja dan tidak perlu dibayar pada November dan Desember. Dua maknanya adalah kosong. Belanja pemasaran, belanja pengangkutan, dan belanja utility bagi Oktober, November, dan Desember adalah sama. Masing-masing adalah 60, 45, 35. Dan bagi akhir Oktober, ialah 830. Dan bagi akhir pada November adalah 760. Dan bagi akhir bagi Desember adalah 877. Jadwal ini adalah pernyataan untung rugi bagi 3 bulan yaitu Oktober, November, Desember tahun 2022. Jualan pada Oktober adalah 1.700.
Disebabkan oleh jualan dianggarkan akan meningkat sebanyak 10% pada setiap bulan yang seterusnya. Jadi November punya jualan adalah 1.870 dan jualan pada Disember adalah 2.057. Secara langsung, kos jualan juga akan meningkat sebanyak 10% setiap bulan yang seterusnya. Oktober punya kos jualan adalah 1.500. Pada November, kos jualan akan meningkat sebanyak 10% menjadi 1.650 dan Desember punya akan menjadi 1.815. Untung kasar pada setiap bulan juga akan meningkat sebanyak 10%, yaitu Oktober menjadi 200, November 220, dan Desember 242. Dengan tolak perbelanjaan, belanja pendaftaran 50, belanja pemasaran bagi 3 bulan 60, belanja pengangkutan bagi 3 bulan 45, belanja utility bagi 3 bulan 35. Jadi, selepas semua untung kasar dikeluarkan dengan perbelanjaan, untung bersih punya bagi Oktober adalah 10, untung bersih bagi November adalah 80, dan untuk bersih bagi Desember adalah 102. Dan jumlah untuk bersih adalah 192. Sekali, data ini adalah pernyataan kedudukan keuangan pada tahun Oktober, November, dan Desember 2022. Semasa mengantongi tunai inventory akhir. Kalau equity pemilik dan liability mengantongi modal awal untung bersih. Untung bersih ini adalah daripada pernyataan untung rugi. Dalam pernyataan kedudukan keuangan, undang-undangnya adalah jumlah aset dan jumlah equity pemilik dan liability adalah imbang dan sama. Jadi, pada bulan Oktober, jumlah aset dan jumlah equity pemilik dan liability adalah 1.130. Bulan November adalah 1.210. Ini juga sama. Pada Desember, kedua-dua juga sama mendapatkan 1.312. Jadi, kita akan lihat bahagian bisnes model Canvas. Yang pertama ialah rakan kongsi. Kami bekerjasama dengan pembekal untuk mendapatkan stok produk. Kedua ialah pembeli yang merupakan pelanggan bagi perniagaan kami dan rakan kongsi yang bekerjasama untuk mencapai objektif perniagaan. Yang seterusnya ialah aktiviti utama. Kami menjalankan perniagaan dengan melakukan aktiviti penjualan, pengiklanan dan menerima tempahan secara atas talian. Seterusnya ialah sumber utama. Kami memerlukan stok daripada pembekal dan perlu mendapatkan pelanggan agar dapat meneruskan operasi perniagaan kami. Tawaran nilai. Kami menawarkan produk yang berkualiti tinggi kepada pelanggan. Bagi memudahkan pelanggan, kami menyediakan servis penghantaran dalam kampus UUM dan menggunakan perkhidmatan pos bagi pembeli di seluruh Malaysia. Hubungan pelanggan. Choco Delights Enterprise memberi servis penghantaran secara percuma bagi pelanggan di dalam kampus UUM. Selain itu, kami menggunakan media sosial agar mudah untuk berinteraksi dengan pelanggan dalam urusan jual beli. Saluran, kami menggunakan media sosial seperti WhatsApp dan Instagram bagi memudahkan kami untuk menjual dan mempromosikan produk. Segmen pelanggan. Pelanggan kami adalah pelajar UUM, individu yang berumur 7 dan ke atas dari seluruh Malaysia dan penggemar makanan berasaskan coklat. Seterusnya ialah struktur kos. Kos bagi bayaran, penghantaran pos dan pembungkusan produk. Dan terakhir sekali ialah aliran pendapatan. Perniagaan kami mendapatkan keuntungan melalui hasil jualan produk dan caj servis penghantaran produk kepada pelanggan di luar kampus UUM. Tugasan utama bagi perniagaan atas talian ialah menggunakan platform media sosial. Coco Delights Enterprise melaksanakan strategi periklanan melalui Instagram. Akaun Instagram bagi Coco Delights ialah Coco Delights _ Menurut gambar tersebut, menunjukkan bahawa ahli Coco Delights Enterprise membaparkan ikan dengan menggunakan gambar yang menarik dan maklumat yang jelas. Semua ahli bergiat aktif untuk berkongsi kepada rakan, keluarga dan saudara mara. Kami telah melancarkan penggunaan promosi melalui Instagram untuk meningkatkan jumlah jualan produk pada 13 Disember 2022.
Dengan menggunakan konsep pelanggan akan membawa pelanggan, platform media sosial Instagram kami mempunyai 53 orang yang berminat atas produk coklat kami. Jelaslah bahawa jualan tidak langsung dan jualan langsung melalui Instagram membolehkan perniagaan berkembang dengan pantas. Sekarang, saya akan membentangkan tentang penglibatan pelanggan dalam perniagaan kami mengenai akaun Instagram kami, @cocodelights__. Gambar-gambar di sini menunjukkan pencapaian perniagaan Instagram kami. Akaun Instagram kami, @cocodelights__, telah mendapati interaksi dari 100 pengguna Instagram dalam tempoh 90 hari yang lalu. Siaran kami telah dicapai oleh 58 orang bukan pengikut akaun Instagram kami. Selain itu, pihak yang bertanggungjawab untuk mengurus pemasaran secara atas talian dalam kumpulan kami telah membuat pemasaran yang baik dengan memuat naik gambaran tentang perisai yang sedia ada untuk dijual kepada pelanggan melalui Instagram untuk memberi tahu pelanggan Cocodelights Enterprise tentang produk yang akan dijual pada masa akan datang. Perisai Coco Rice mendapat tanggapan yang terbanyak iaitu 63 tanggapan berbanding dengan perisai yang lain daripada siaran tersebut. Hal ini dapat menunjukkan perisai Coco Rice akan menjadi kegemaran semua golongan masyarakat Malaysia. Teaser promosi juga menunjukkan kesukaan dari pelanggan sasaran kerana telah dapat tanggapan yang tertinggi dalam semua siaran, iaitu 90 tanggapan. Kami juga memuat naik tayangan pendek untuk menyambut tahun baru bersama pelanggan yang mengikut page Cocodelights Enterprise. Gambar yang terletak di paling kanan telah menunjukkan akaun Instagram kami, @cocodelights__, telah mendapati 54 pengikut yang mengikuti akaun Instagram kami sejak kami membuka akaun ini. Terdapat beberapa pelanggan telah membuat tempahan melalui WhatsApp dengan ahli perniagaan Cocodelights Enterprise. Pembayaran biasanya dibuat dengan cara pembayaran secara atas talian agar kes menipu tidak berlaku. Gambar berikut menunjukkan produk Cocodelights Enterprise merupakan kegemaran pelanggan dari pelbagai kaum dan jantina di Malaysia. Pelanggan Cina yang membeli mengatakan bahawa dia hendak mencuba produk ini. Pelanggan Melayu pula yang membeli mengatakan bahawa dia sangat suka kudapan yang mempunyai coklat. Selain itu, kami juga menggunakan laman web untuk mempromosikan produk kami. Gambar di atas menunjukkan laman web yang digunakan semasa mempromosikan produk. Terdapat 4 bahagian utama dalam laman web kami. Yang pertama, laman utama. Yang kedua, Cocodelights Enterprise. Yang ketiga, hubungi kami. Dan yang keempat, produk kami. Dalam bahagian laman utama, terdapat berbagai maklumat ringkas yang berkaitan dengan produk yang ditawarkan oleh perniagaan kami. Sebagai contoh, dalam laman utama terdapat maklumat berkaitan langkaan email, jenis produk yang ditawarkan oleh perniagaan, video pemasaran produk serta maklum balas daripada pelanggan. Maklumat-maklumat yang dipaparkan ini dapat menarik minat pelanggan kerana mereka boleh mendapatkan maklumat terkini hanya dengan menggunakan laman web yang disediakan oleh perniagaan kami. Jika pelanggan berminat untuk membeli atau mendapatkan maklumat lanjutan berkaitan dengan produk, mereka boleh terus melanggan laman web ini dengan hanya menggunakan email sendiri. Dalam bahagian Cocodelights Enterprise terdapat maklumat-maklumat berkaitan perniagaan kami. Sebagai contoh, dalam bahagian ini akan menunjukkan latar belakang Cocodelights Enterprise, produk yang ditawarkan dalam perniagaan, serta struktur organisasi dalam perniagaan kami. Maklumat-maklumat ini dapat memberi keyakinan kepada pelanggan semasa mereka ingin membeli produk. Sekiranya mempunyai apa-apa masalah, boleh mencari rakan-rakan kongsi kami di Inasis Petronas UUM ataupun email ke Gmail kami iaitu cocodelight.n@gmail.com serta menghubungi dengan nombor 018 320 7259. Kamu juga boleh melalui ke website kami dengan mengisi borang-borang yang disediakan dan hantar kepada kami. Cocodelight Enterprise telah menawarkan 3 jenis perisai coklat ubat iaitu Mini Chocolate Crunch, Chocolate Rice dan Chocolate Bowl kepada pelanggan-pelanggan dengan harga RM17 satu barang.
Jom kita melalui laman website perniagaan kami. Kamu boleh mencari laman website kami dengan menulis gg.gg/ atau palang Choco Delights pada ruang pencarian dan kita telah masuk dalam website kami. Istimewanya website kami ini, kamu boleh memilih bahasa yang hendak digunakan sama ada bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. Terdapat 4 bahagian utama iaitu pertama, laman utama, kedua, Choco Delight Enterprise berkenaan perniagaan kami, ketiga, hubungi kami dan keempat, produk kami. Seterusnya kita akan lihat cara-cara pembelian di website kami. Pertama, pilih produk yang hendak dibeli. Masukkannya produk tersebut dalam troli dan seterusnya pilih kuantiti yang banyak mana kita hendak beli. Seterusnya semak keluar barang dan isi maklumat berkenaan pembeli. Okey? Jom kita beli barang dengan Choco Delight. Salam sejahtera, saya ucapkan kepada Dr. dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Kujai. Sekarang saya akan meneruskan perbincangan saya dengan laporan jualan. Kita telah menggunakan Go E-commerce untuk mencetakkan rekod jualan dan perbelanjaan. Data pada kiri ini menunjukkan untung pada bulan Oktober ialah RM1.25 per seorang. Dan jumlah jualan adalah sebanyak RM212.50 dan jumlah perbelanjaannya adalah RM211.25. Data pada kanal ini menunjukkan untung tahunan ialah RM24 per seorang. Jualan tahunannya adalah RM703.38 dan jumlah perbelanjaannya adalah RM679.38. Manakala pada data ini yang menunjukkan untung bagi bulan November ialah RM10 per seorang. Jumlah jualannya adalah RM233.75 dan jumlah perbelanjaan ialah RM223.75. Sekali, data ini menunjukkan jumlah untung bagi bulan Disember ialah RM12.75 per seorang. Jumlah jualan adalah sebanyak RM257.13 dan jumlah perbelanjaannya adalah RM244.38. Sekian sahaja, terima kasih. Dalam kesimpulannya, Choco Delight Enterprise merupakan sebuah perniagaan yang menjual coklat yang dimulakan oleh 8 orang yang terdiri daripada berbilang kaum. Jenis Chocotium yang dijual adalah Choco Rice, Choco Ball, dan Choco Crunch. Chocotium sesuai untuk semua orang. Pelanggan dapat mengetahui maklumat dan membeli Chocotium melalui WhatsApp dan Instagram. Produk dapat bersaing lain kerana produk kami dijual pada harga yang lebih rendah dan kualiti yang tinggi. Bila Enterprise mengambil pelanggan sebagai keutamaan supaya dapat memenuhi keperluan pelanggan. Sekian sahaja. Terima kasih.